Saya dilahirkan pada 8 Oktober 1947 bersamaan 24 Zulkaidah 1266. Saya dilahirkan selepas zaman Jepun lah, tapi pada zaman komunis. Masa sekecil saya sempat melihat komunis kejayaan tu. Saya dilahirkan dalam keluarga yang daif sebenarnya. Tapi sebab zaman dulu, pergi sekolah tak payah tunjuk surat beranak. Di sekolah masa dulu nama saya bukan Muhammad Ibrahim, tapi Muhammad Hussein Ibrahim. Dulu tak sekolah rendah tak apa, kita miskin pun kita boleh pergi. Kalau kita makan tak apa, buat bekal sendiri, saya buat bekal sendiri, buat bekal masa tu payah buat bekal perah jeruknya, perah jeruk buat bekal sekolah. Tapi bila saya masuk ke sekolah menengah, saya masuk sekolah menengah tu hari Ahad. Hari Ahad, tahun 61 hari Ahad, saya ingat hari 3 bulan Januari tu lah. Cuba bayang, bila dapat tak ada surat, saya ingat ada cikgu pesan, Pak Hussein, awak jaya ke sekolah menengah Sultan Saiman. Pernyataan yang kedua ibu bapa saya tanggung. Masa saya tahun lagi sekolah menengah tu, malam hari Rabu malam Khamis tu, ayah saya terpaksa pergi hampir semua kampung nak minta duit, sebab kita perlukan duit. Masa sekolah dah tak perlukan duit masa tu, saat kita dekat makan percuma kan. Bila dah sampai maklumat kena duduk di asrama, kalau kena bayar asrama, kena apa semua, lepas lagi bandar tu, ayah saya malam tu, saya masih ingat lagi, 27 buah rumah yang bagi duit pinjam ke ayah saya. Cuba bayangkan, lebih kurang RM18. Ada bagi 5%, ada bagi 2%, ada bagi RM1. Seorang tu, sebab dia orang kaya, arwah Cik Imam. Lepas di sekolah, ayah saya jumpa pengetua, mesti Jack Allen. Ingat lagi, mesti Jack Allen, masalah Ayah saya jumpa, masuk bila pengetua, ayah saya memang bersemangat, jenis orang bersemangat. Jadi dulu, kita tahu di Korban Yudulanu, setiap tahun banjir. Jadi bila perbiasaan, memerlukan perahu, memerlukan pusat pemindahan segera dan sebagainya. Jadi, cuba bayangkan. Pada setiap tahun sebelum 8 bulan, 79 tu banjir. Saya sebagai ketua pengawas, kita berenang ambil calon dari Agil. Perkara yang saya belajar daripada beliau ialah bagaimana mendepani masyarakat dalam penulisan di akhbar. Ketika saya bersekolah dulu, beliau merupakan seorang penulis akhbar bebas. Pergi ke rumah beliau, mempelajari kaedah menjawab soalan bahasa Melayu STP, STPM, sekarang ni STPM. Dan tunjuk ajar beliau itu contoh bagaimana kaedah memulakan karangan, membina ayat topik dan sebagainya, yang sangat berlainan daripada kaedah menjawab soalan bahasa Melayu SPM pada masa itu. Dan satu perkara yang sangat membanggakan, didikan beliau juga membolehkan saya mencatat 2 kali aggregate 2 dalam bahasa Melayu, yang katanya pelajar-pelajar yang belajar sepenuh masa pun payah untuk dapat aggregate yang sedemikian. Teknik-teknik yang diberikannya sangat bagus dan diaplikasikan, dan apabila beliau menyampaikan ilmu, ternampak bahawa keikhlasan, kesungguhan beliau, tidak kira sama ada yang belajar itu belajar tuition ataupun belajarnya sendiri. Kita mengenali tokoh guru kita ini, Cikgu Muhammad Ibrahim, sejak tahun 1977 hingga 1981, ketika mana saya menjadi pelajar di sekolah menengah kebangsaan Landas lagi. Dan saya melihat karakter Cikgu Muhammad Ibrahim ketika itu. Saya seusia 14 tahun, dah ada tarikan untuk melihat, pertama dari segi penampilan beliau yang cukup kacak lah, kata orang, dengan jambangnya apa semua itu menjadi satu tarikan kepada saya untuk menjadi anak murid kepada beliau. Dan saya rasa kualiti pengajarannya ketika itu sudah saya boleh rasakan bahawa dia merupakan seorang guru yang baik, guru yang berkaliber. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, apabila saya keluar universiti, saya menjadi seorang guru. Apabila saya ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Upper Intan pada tahun 1992,
saya terkejut ketika itu apabila saya melihat Cikgu Muhammad Ibrahim yang saya satu ketika dulu bersama beliau, tetapi sekarang sama-sama mengajar di Sekolah Menengah Tengku Ampang Intan. Jadi ketika mana saya sama-sama mengajar di Sekolah Menengah Tengku Ampang Intan, saya anggap diri saya sebagai anak murid beliau lagi, walaupun saya turut telah menjadi seorang guru, tapi atas sifat-sifat beliau yang suka memberi nasihat, membimbing, dan banyak perkara-perkara yang saya merujuk beliau lah dalam hal-hal dari segi bagaimana nak menjadi seorang guru yang berkesan, guru yang baik. Ini Cikgu Muhammad Ibrahim ini seorang yang guru yang mesra dengan pelajarnya dan menganggap pelajarnya seperti anaknya. Seorang yang guru yang berdedikasi, banyak tunjuk ajar tentang mengenai masa depan kepada anak muridnya. Beliaunya adalah seorang yang tegas lah, seorang yang tegas tetapi dia penyayang dengan anak muridnya. Selamat Hari Guru kepada Cikgu Muhammad Ibrahim, dan semoga beliau terus diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama menyumbangkan ilmu, menyumbangkan jasa kepada masyarakat setempat. Dan kita lebih tahu Cikgu Muhammad Ibrahim adalah ikon sejarah yang banyak menyimpan ilmu-ilmu sejarah yang akan disampaikan kepada anak didik bangsanya. Sepanjang saya mengenali Cikgu Muhammad Ibrahim, Cikgu Muhammad Ibrahim ini adalah seorang guru yang penyabar, tegas dan komited dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Pemilihan Cikgu Muhammad Ibrahim sebagai tokoh guru daerah Hulu Terengganu ini adalah sangat bertepatan. Saya mengucapkan selamat Hari Guru Pembina Negara Bangsa. Di semasa kecilnya, beliau ni sangat komited untuk mencari ilmu. Orang kata suka nak belajar lah. Kita pada masa tu di Kampung Tanjung Baru, kampung di pedalaman di Hulu Terengganu ni, tapi beliau masih bercita untuk menyambungkan pelajaran di sekolah di bandar, iaitu Sekolah Sultan Sulaiman. Orang kata sekolah Arab Inggeris pada masa itu. Dan alhamdulillah ayah saya pun sangat berkemahuan dan sangat sedar pentingnya pendidikan. Jadi usaha tu banyaklah yang dibuat, sama ada secara meminjam duit, meminta pertolongan individu untuk membolehkan beliau menyambung pelajaran ke sekolah menengah seterusnya. Cikgu Muhammad Ibrahim ni walaupun beliau telah besar, tetapi sehingga ke usia ini beliau masih meneruskan usaha-usaha menebur bakti di bidang pendidikan, khususnya kepada warga Hulu Terengganu. Saya mengucapkan tahniah kerana beliau terpilih sebagai tokoh guru daerah pada sambutan Hari Guru Daerah pada tahun 2016, dan kita doakan semoga beliau dikurniakan kesihatan yang berterusan dan keamanan dalam hidup. Selamat Hari Guru, Guru Pembina Negara Bangsa. Terima kasih Cikgu. Satu niat mesti ikhlas. Lepas tu buat kerja pun mesti ikhlas, insya-Allah. Niat baik, buat kerja baik, memang baiklah jawapan dia.